Oke, salam dan salam sejahtera. Dan ulasan saya berkenaan dengan isu yang sengaja dipanaskan dan dipolitikkan, yaitu artis digam. Yang mana saya lihat kenyataan dikeluarkan oleh ahli parlimen Tasik Gelugur, yang daripada semalam dan hari ini saya lihat lagi beliau ulangi. Yang mana beliau kata rakyat bangkit tolak kezaliman. Dan saya lihatlah siapa artis yang digam ini. Yang mana kenyataan ini dikeluarkan oleh Dayang Ku Intan. Yang mana beliau mengatakan bahawa kerajaan perpaduan hanya ulangi perangai lama. So daripada sisi ini saya lihat dua kenyataan, dan saya lihat kenyataan menteri yang berkenaan, yaitu Menteri Komunikasi YB Fahmi Fadzil begitu pantas menjawab isu ini dengan mengeluarkan kenyataan di media mengatakan bahawa beliau tidak melakukan ataupun tidak gam mana-mana artis dalam isu ini. Beliau juga mengatakan buat apa nak sekat kerana ini boleh menguntungkan. Jadi pada saya ini dah full stop. Tak payah ahli parlimen Tasik Gelugur mempolitikkan isu ini kepada rakyat seolah-olah hal ini terjadi disebabkan oleh kuasa menteri, kuasa kerajaan yang ada hari ini. Yang kedua, saya lihat kepada artis ini sendiri. Kalau kamu nak jadi ahli politik, tak payah jadi artis lah. Pergi je jadi ahli politik. Hari ini kamu digam, kamu bising. Sedangkan kamu terlibat dengan politik. Jadi, fikir sendirilah. Waktu PH menjadi pembangkang, kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau kita tengok, selalu kata, RTM mana RTM? Itu adalah peli bagaimana dulu RTM selalu memutabelitkan kenyataan-kenyataan beliau. Jika rakyat di luar sana nak tahu. TV3, kenapa gelaran dia dulu kita panggil TV3 suku? Saya sampai hari ini, walaupun dah jadi kerajaan ni, kerajaan perpaduan ni, saya tak mau buka TV3 kerana isu dulunya mereka spinkan apa yang Pakatan Harapan, apa yang pembangkang suarakan dalam isu yang betul. Jadi dalam soal isu ini, saya melihat kepada menteri lah. Dalam isu dua orang ni, saya lihat bahawa mereka memutabelitkan untuk dijadikan sebagai isu politik. Tetapi dalam isu kerajaan yang ada hari ini, saya sebagai rakyat, sebagai orang yang berada di barisan juga kepimpinan PKR itu, yang mana YB Fahmi Fadzil ini adalah bos saya, yang mana beliau adalah ketua penerangan pusat dan saya sebagai ketua penerangan negeri, saya melihat bahawa kita perlu mereformkan RTM kita, TV3 kita, media-media yang terlibat dalam kerajaan ini. Yang mana kita nak mereka ini memang ke arah government of the day, tetapi mereka tidak boleh melakukan perkara ini sewenang-wenang. Kerana perkara ini juga melibatkan kita sewaktu jadi pembangkang dahulu. Yang mana kenyataan di spin, banyak orang-orang kita disekat, artis itu, artis ini pun ada yang disekat. Kita nak betul-betul reform benda ni, supaya tidak ada pertikaian. Saya lihat dalam isu ini, saya tidak nak menyebelahi di sebelah pihak Perikatan Nasional, di sebelah pihak artis, di sebelah pihak kerajaan yang ada. Kerana kita nak benda ini betul-betul bagus, seperti mana saluran-saluran media yang lain di negara orang, yang mana mereka adalah keterusan. Hari ini, kalau kita lihat sikap yang seperti ini, orang akan menyalahkan kerajaan yang ada. Tetapi yang membuat kerja ini adalah RTM, TV3, mereka-mereka yang berada di sana. Jadi mereka-mereka ini kalau perlu, kalau melibatkan jawatan-jawatan yang boleh dipecat, dipecat saja, menyusahkan. Jadi inilah membawa barah dalam kerajaan perpaduan ini antaranya. Antaranya adalah media. Jadi dalam isu ini, Menteri Komunikasi perlu ambil tindakan segera, perlu mereformkan perkara ini. Kerana benda ni penting. Media hari ini adalah sangat penting. Jadi teguran saya ini sebagai anggota bawah, yang mana saya menganggap YB Fahmi Fadzil ni bos saya kerana beliau adalah ketua penerangan pusat untuk PKR. Saya adalah ketua penerangan negeri. Jadi saya harap beliau mengambil tindakan segera dalam isu ini supaya tidak ada lagi di lain waktu ada bunyi-bunyi yang melibatkan artis digam. Kerana ini bukannya menguntungkan rakyat, tetapi menyusahkan semua orang. Yaitu seperti mana yang beliau sendiri katakan, tidak gam, tidak menyekat, malah artis ini menguntungkan. Betul yang kata beliau itu. Tetapi perkara-perkara seperti ini, kerana yang buat itu mungkin daripada RTM, mungkin daripada stesen-stesen TV,
yang terlibat, maka perkara ini harus diselesaikan segera agar tidak berlaku di waktu akan datang. Dan saya lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin bersatu ini, yaitu ahli parlimen Tasik Gelugur ini, berkenaan dengan isu ini. Beliau nak membesarkan supaya dilihat oleh rakyat kerajaan yang ada hari ini zalim. Konon-kononnya menyekat suara rakyat lah. Beliau sendiri hari ini membuat kenyataan pun di media yang mana tidak pun disekat. Jadi ini masalah kepada pemimpin yang ada di bersatu ini. Nak menutupi kesalahan diri sendiri, akhirnya mencari kesalahan orang lain untuk mereka mainkan supaya semakin hari semakin tertutup kesalahannya. Cuma harapan saya agar kes beliau itu dipercepatkan. Supaya rakyat nampak betul tak apa yang berlaku. Supaya tidak ada lagi permainan propaganda itu berlaku. Dan saya harap artis seperti Dayang Intan, kalau nak jadi artis jadi je lah. Kalau nak pergi berkecimpung dalam politik, masuk ke politik betul-betul. Saya tahulah, beliau ni dulu pernah lah juga sepentas duduk dengan PKR, duduk dengan Rafizi Lamli, dengan pemimpin-pemimpin kanan PKR. Tak tahu tiba-tiba hari ini mungkin kerana tak dapat jawatan dalam parti PKR, maka berpindahlah. Hari ini menggunakan sentimen-sentimen seperti ini untuk beliau nak mengatakan bahawa kerajaan yang ada hari ini umpamanya sama juga mengulangi perangai lama. Pada saya, perangai lama apa yang kerajaan perpaduan ini ulangi? Kerajaan perpaduan hari ini baru saja tertubuh. Sebelum ini kerajaan yang ada kerajaan Barisan Nasional, kerajaan Perikatan Nasional. PHS pun pegang sekejap pun bukan betul-betul PIO Pakatan Harapan. Itu pun Atok yang pegang. Ya, jadi hari ini saya lihat kalau nak jadi artis, jadilah artis. Tak payahlah nak sibuk ke politik. Politik ini idealisme. Artis tu nak menghafal je. Apalagi menghafal lagu, menghafal skrip. Skrip pun orang lain buat. Jadi politik tidak sama. Jadi itu kita lihat di PKR itu sendiri. Artis banyak yang tertewas dalam pemilihan. Kerana apa? Kerana politik berbeza dengan kerjaya artis. Sehebat mana kamu dekat, kamu punya view dekat waktu kamu jadi artis, tetapi belum tentu penyokong itu melihat ke arah view kamu yang banyak. Ini masalahnya. So hari ini, apabila nak ke politik, perlu idealisme yang dipercayai oleh rakyat. Begitu juga Dayang Intan ni. Jadi kalau nak ke politik, pergilah ke politik. Kalau nak pergi ke artis, pergilah ke artis. Kita lihat, di Perikatan Nasional sendiri pun ada artis. Di PRU ke-15 yang lepas pun banyak artis bertanding, kecundang semua. Sebab tidak berjaya membawa idealisme terbaik untuk rakyat. Jadi jangan ingat kita ni glamour, jangan ingat kita ni artis, sesuka hati keluar kenyataan kerana mempunyai pengaruh dengan media, maka kita boleh dilihat oleh rakyat untuk dipercayai. Bukan begitu. Politik berbeza. Mungkin saya bukan artis, tetapi saya punya idealisme lebih didengar oleh orang berbanding dengan kalau letak artis sebelah saya pun. Belum tentu dia punya view akan ada. Jadi itu beza dia. Jadi politik dia tidak sama dengan artis ni. Jadi artis kalau nak ke politik, fikir-fikirlah. Tak perlulah. Ingat kamu dah glamour, ingat kamu punya lagu dah top, ingat kamu punya filem dah meletup, tapi kamu nak pergi ke artis, nak pergi ke politik, itu bukan jalan terbaik. So, itu pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. So, saya harap Wan Saiful tak perlu bermain dengan isu politik murahan, iaitu artis digam yang konon-kononnya menyalahkan kerajaan yang ada. Baik kamu selidik, kamu pergi cek RTM, kamu pergi cek TV3 ke, mana-mana yang terlibat lah, yang pergi gam Dayang Intan ni. Jangan terus 100% menyalahkan kerajaan yang ada. Kerana arahan ataupun kenyataan dah pun dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi, yaitu YB Fahmi Fadzil. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.